Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, pada hari ini kita akan membincangkan tentang jawapan impuls dan daya impuls jika awak telah lakukan aktiviti yang telah diberikan. Kita akan bincangkan jawapannya. Untuk sesi kali ini kita tak ada kelas Google Meet, jadi kita akan buat secara awak tengok video ni yang awak tengok yang sudah dirakam siap sedia. Okey. Baik, kita terus jangkau ke soalan kertas 2. Okey, untuk kertas 2 terus kita skip kertas 1. Baik. Okey, ini kertas 2. Jadi Rajah 1.1 menunjukkan seorang budak, Aminah, yang lompat dari kursi ke atas lantai tanpa cushion. Okey. Ini seorang budak tengah main lah. Jadi tiada apa yang unik di sini. Cuma soalan menanyakan apakah itu takrifan daya impuls. Okey, ini soalan definisi. Maka awak kena tahu apakah itu daya impuls. Daya impuls ialah dalam definisi ialah kadar perubahan momentum. Okey, itu ialah maksud takrifan daya impuls. Kita menakrifkan, takrif tu macam mengukurlah daya impuls, kadar perubahan momentum. Baik, ni ada Rajah ni, ada Rajah 1.1, Rajah 1.2 punya jadual. Jadi ada jadual yang tak lengkap di sebelah sini. Daya impuls tak lengkap. Untuk Rajah 1.1, daya impuls berukuran 20,000 Newton. Manakala daya impuls untuk Rajah 1.2 kita tidak tahu. Jadi macam mana nak dapatkan daya impuls tu? Kita perlu buat sedikit pengiraan. Jadi daya impuls dikira dalam bentuk daya ataupun F, force. Okey, F. Jadi clue yang pertama diberikan ialah Aminah mempunyai berat badan iaitu 30 kg. Okey. Jadi untuk itu force dia akan menjadikan 30 kg darab dengan kelajuan. Okey. Kelajuan yang pertama kelajuan permulaan tolak berat Aminah darab dengan kelajuan semasa akhir ataupun kelajuan yang sudah Aminah berhenti lompat. Untuk itu dia akan dibahagi dengan 0.1 iaitu dia punya waktu dia melompat 0.1 saat. Jadi kita akan dapat F sama dengan 6,000 Newton. Okey, itu ialah jawapannya untuk daya impuls Rajah 1.2. Kita masuk ke soalan C menggunakan Rajah 1.1 dan Rajah 1.2. Bandingkan masa pelanggaran dalam Rajah 1.1 dengan Rajah 1.2. Jadi apakah waktu pelanggaran dia? Bandingkan. Dari sini kita perlu tahu momentum, apakah dia punya perbandingan bagi daya impuls sebanyak 20,000 dengan 6,000. Rajah 1.1 menunjukkan daya impuls yang lebih tinggi berbanding Rajah 1.2. Jadi ini bermaksud terdapat lebih banyak daya impuls di Rajah 1.1 berbanding 1.2. Dan waktu pelanggaran, jika daya impuls lagi banyak, akan menjadikan waktu pelanggaran lebih singkat. Jadi dalam
rajah 1.1, daya impuls pelanggaran ataupun masa pelanggaran adalah lebih banyak berbanding rajah 1.2. Baik, apakah daya impuls dalam rajah 1.1 dengan rajah 1.2? Bandingkan daya impuls. Rajah 1.1 lebih besar daripada rajah 1.2. Okay, berdasarkan jawapan anda, dalam 1C1 dan 1C2, nyatakan hubungan antara masa pelanggaran dengan daya impuls. Okay, jawapan ini ialah tadi. Lebih tinggi masa daya impuls, ataupun dalam kata ini, lebih tinggi masa pelanggaran, maka rendah lagi lebih rendah daya impuls, ataupun lebih tinggi, lebih rendah masa pelanggaran, lebih tinggi daya impuls. Terbaliklah. Mengapakah Aminah membengkokkan lututnya semasa mendarat di atas lantai? Ini kerana Aminah ingin membuat masa pelanggaran lebih lama untuk inilah, lebih lama. Okey, soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan sebiji bola berjisim 150 gram dilontar pada dinding dengan halaju 4 meter sesaat. Kemudian bola itu melantun dari dinding dengan halaju 2.5 meter sesaat. Ini menunjukkan ada daya impuls. Bola tu melantun daripada satu tempat ke tempat lain. Okay? Jadi apakah maksud impuls? Pertama sekali dia tanya definisi. Impuls ialah perubahan momentum. B. Hitung impuls bola itu. Okey, apakah impuls bola itu? Dengan pengiraan impuls bola itu perlulah ada formula, iaitu mv tolak mu dibahagi dengan masa, iaitu simbol T. Okey, simbol T. Okey, ini ialah formula yang biasa digunakan. Tetapi bola itu dia melantun semula. Maknanya dia ada pergerakan berlawanan. Jadi dalam waktu yang sama kita perlu lihat pergerakan berlawanan tu, dia akan mengubah momentum, dia akan mengubah formula menjadi lain. Contohnya mv velocity, kelajuan bola itu ialah negatif. Okay? mv ialah jisim darab dengan kelajuan permulaan. Dan mu ialah perlu ada negatif kerana bola itu adalah sekarang berlawanan arah dengan dari waktu dia datang ke arah dinding tersebut. Jarak bagi dengan T. Jadi kita cuma masukkan nilai-nilai yang kita ada dekat dalam bola tersebut, dekat dalam formula ini. Jadi impuls ialah 0.15 darab 2.5 meter sesaat
tolak dengan 0.15 gram kilogram darab dengan negatif 4. Kita akan dapati 0.98 ialah daya sesaat, Newton sesaat bagi bola tersebut. Untuk impuls, unit dia adalah Newton sesaat. Okay, inilah jawapan dia. C. Berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola itu jika masa pelanggaran ialah 0.2 saat? Berapakah daya impuls yang akan dikenakan? Jadi soalan ini menanyakan daya impuls. Daya impuls perlulah ada formula yang sama. MV tolak M negatif U, formula yang sama, dibahagi dengan T. Maka kita gunakan formula yang tadi, 0.98 Newton sesaat dibahagi dengan 0.2 saat. Okay, dibahagi dengan 0.2 saat. Jika sebentar tadi kita tak ada penggunaan T. Formula di atas ni tak ada penggunaan T. Formula di bawah saja ada penggunaan T. Maka itulah jawapannya. Jawapannya ialah bersamaan 4.9 Newton. Dan apakah yang akan berlaku kepada daya impuls yang dikenakan pada bola itu jika bola menghentam sekeping papan lembut berbanding dengan dinding keras seperti dinding batu? Jadi apakah yang akan berlaku ialah bola itu akan mengalami daya impuls yang kurang ataupun daya impuls kurang. Itu dia punya keyword dia. Okay. Nyatakan hubungan antara masa pelanggaran dengan daya impuls. Ini soalan tadi telah ditanyakan. Lebih banyak masa pelanggaran, lebih rendah daya impuls. Okey. Soalan 1 telah dikatakan penguruhan 2.7 ni bahagian B. Apakah maksud daya impuls lagi sekali? Iaitu ialah kadar pelanggaran ataupun perubahan momentum. Okey, rajah 1.1 ada gambar orang terjatuh dan 1.2 ada gambar orang naik payung terjun. Bandingkan pecutan daya impuls dan masa impak. Hubung kait daya impuls dengan masa impak untuk membuat keputusan tentang hubungan antara pecutan dengan daya impuls. Okey, ada kaitan pecutan dengan daya impuls. Bandingkan pecutan daya impuls dan masa impak untuk kedua rajah ini. Maka ini soalan yang menunjukkan awak faham atau tak daya impuls atau. Jadi kita perlu dalam point form. Okay, nombor 1, pecutan dalam rajah 7.1. Okay, 7.1 lebih, bukan 1.1 ni, 1.1 lah. 1.1 lebih besar daripada rajah 1.2. Nombor 2 pula, daya impuls dalam rajah 7.1 kurang
daripada rajah 1.2. Yang ketiga, ceritakan lagi tentang pecutan dah, daya impuls dah, masa impak dalam rajah 1.1 ialah lebih kurang daripada rajah 1.2. Okey, itu ialah perbandingan. 4 dan 5 pula ialah hubung kait daya impuls dengan impak untuk membuat keputusan tentang hubungan pecutan dengan daya impuls. Okey, hubung kait daya impuls dengan masa impak. Daya impuls bertambah jika masa impak berkurangan. Dan seterusnya kita perlu membuat hubung kait antara pecutan dengan daya impuls. Okey, pecutan yang tinggi ataupun bertambah jika pecutan yang tinggi akan menyebabkan daya impuls yang tinggi. Semua jawapannya lah untuk B. Untuk C pula, terangkan bagaimana alu dan lesung dapat digunakan menghancurkan makanan dengan mudah. Yang ini pun lebih kurang point form. Okey, inilah pergerakan alu dan lesung. Pergerakan alu dan lesung, alu yang tinggi diikuti dengan gerakan alu yang tinggi diikuti dengan masa impak yang rendah, mudah. Okay. Nombor 2, pergerakan alu yang berhalaju tinggi dapat mengurangkan masa impak. Okey, dah sebut. Apabila masa impak dikurangkan, daya impuls yang besar dapat dihasilkan. Okey, apabila masa impak dikurangkan, daya impuls yang besar akan dihasilkan. Apabila daya impuls masa impak dikurangkan, daya impuls yang besar dapat dihasilkan. Nombor 3 pula, makanan dapat dihancurkan dengan mudah disebabkan daya impuls yang tinggi. Okey, itu jawapannya. Dan kita sudah hampir ke penghujung. D menunjukkan satu model penanam cerucuk yang digunakan untuk tempat pembangunan, tempat pembinaan bangunan. Okay, kita dikendaki untuk ubah suai reka bentuk model penanam cerucuk supaya kerja untuk menanam cerucuk di kawasan pembinaan menjadi lebih berkesan. Okay. Jadi apa yang diberikan? Nyatakan dan terangkan pengubahsaian terhadap kelima-lima aspek ini. Okay, kita ada aspek jisim pelantak cerucuk, ketinggian maksimum cerucuk, kekerasan pelantak cerucuk dan kuasa enjin kren bentuk cerucuk.
Ada sedikit tentang daya impas dan ada juga tentang perkara lain. Perubahsuaian yang sesuai, kita boleh bermula dengan jisim. Pelantak cucuk jisim tinggi. Ini adalah untuk memberikan daya, memberikan ataupun membekalkan daya yang besar untuk menanam cerucuk. Okey. Yang kedua pula, ketinggian yang lebih tinggi untuk membekalkan lebih banyak kelajuan kepada cerucuk. Pelantak cerucuk mestilah keras. Alasan untuk mengurangkan waktu masa pelanggaran. Kuasa enjin mestilah kuat. Supaya lebih banyak penanaman cerucuk dapat dilakukan. Bentuk cerucuk tirus di bawah supaya cerucuk mudah terbenam. Okey, itu sahaja. Maka kita sudah habis membincangkan soalan ini. Sekian, terima kasih. Awak boleh cuba untuk soalan yang seterusnya, 2.8 jika ada masa. Okey. Assalamualaikum dan salam.